Evolusi kad formula sejarah. Pada tahun 2018, produk ini tampil dengan 3 bahagian iaitu Easy Body Keyboard, impak positif dan jawapan ajaib di mana ia dihasilkan dengan saiz separuh A4. Kemudian pada tahun 2019, produk ini telah berubah dari segi reka bentuk dengan hanya 2 bahagian saja iaitu Easy Body Keyboard dan impak. Berikutnya, telah berubah lagi mengalami penambahbaikan pada tahun 2020 iaitu terdiri daripada 3 bahagian, Easy Body Keyboard, Impak dan E-Wacana. Pengenalan. Kad formula sejarah merupakan sekeping kad yang mempunyai 3 bahagian, iaitu terdiri dari Easy Body Keyboard, Impak dan E-Wacana. Pada mulanya, kad formula sejarah dihasilkan untuk membantu murid menjawab soalan kebat sejarah SPM, khususnya kertas 2 dan kertas 3. Kini, kad ini juga sesuai digunakan oleh murid tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Bahagian pertama, Easy Body Keyboard. Easy Body Keyboard merupakan jawapan yang dihasilkan berdasarkan anggota badan. Murid hanya perlu mengaitkan anggota badan dengan fakta atau kata kunci yang bersesuaian untuk menghasilkan jawaban. Contohnya, kepala atau otak dikaitkan dengan pemikiran kreatif, inovatif, kritis, rasional, matang, dan positif. Berdasarkan perkataan-perkataan tersebut, murid boleh membuat ayat lengkap untuk menghasilkan jawaban. Contohnya, Peperiksaan SPM Sejarah pada tahun 2009, soalan 2. Pada pandangan Anda, apakah iktibar dari zaman Renaissance untuk kemajuan negara? Jawaban, iktibar dari zaman Renaissance ialah kita hendaklah berfikir secara kritis dan kreatif bagi menghasilkan produk baru tanpa bergantung terhadap produk luar negara. Kemudian, berikan contoh yang sesuai dengan kehendak soalan. Bahagian kedua, impak. Impak merupakan fakta atau kata kunci yang sesuai untuk menjawab soalan yang berkaitan dengan kepentingan, kebaikan, manfaat, penghayatan, dan kesan. Jika soalan berkaitan memerlukan kesan negatif atau buruk, murid perlu menggunakan fakta atau kata kunci yang sama, tetapi perlu mengubah suai ayat agar sesuai dengan keperluan soalan. Contohnya, perlembagaan sangat penting bagi sesebuah negara untuk menjamin keamanan yang berterusan. Jika soalan meminta murid memberikan kesan buruk atau negatif, ialah sekiranya masyarakat tidak menghormati dan mematuhi perlembagaan, maka keamanan negara akan terjejas. Oleh itu, dengan kata kunci yang sama, murid boleh menghasilkan jawaban impak positif atau impak negatif bergantung kepada kehendak soalan. Contohnya, peperiksaan SPM Sejarah pada tahun 2018, soalan 7. Mengapakah perpaduan bangsa diberikan keutamaan? Jawaban, perpaduan bangsa diberikan keutamaan bagi menjamin kestabilan politik, agar negara mampu mencapai kemajuan dalam pelbagai bidang seperti pendidikan. Bahagian ketiga, E-Wacana. E-Wacana akan membolehkan murid membuat jawaban esai yang lebih tersusun. Contoh soalan, nyatakan syarat-syarat menjadi khalifah. Jawaban, antara syarat menjadi khalifah ialah calon mestilah lelaki. Selain itu, calon khalifah mestilah beragama Islam. Di samping itu, calon juga hendaklah berpengetahuan luas tentang Islam. Seterusnya, calon khalifah juga hendaklah mempunyai akhlak yang baik. Akhir sekali, calon mestilah sanggup melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Aplikasi kad formula sejarah. Berikut ialah contoh-contoh soalan yang sesuai diaplikasikan produk ini. Ini ialah contoh-contoh soalan daripada 2018. Seterusnya adalah contoh-contoh soalan yang sesuai bagi 2019. Terdapat juga contoh-contoh soalan yang sesuai dari soalan yang terbaharu iaitu soalan daripada 2020. Pernyataan masalah. Pertama, pencapaian murid tahap lemah dalam mata pelajaran sejarah sangat rendah iaitu kebanyakan di bawah 30%. Kedua, murid sukar mendapatkan idea untuk menulis jawapan bagi soalan struktur dan esei terutama bagi soalan kebat. Ketiga, motivasi murid yang lemah sangat rendah terutama kelas ke-10 hingga 12. Objektif. Meningkatkan pencapaian murid tahap lemah melalui aplikasi kad formula sejarah dengan pencapaian sekurang-kurangnya 30% markah. Selain itu, memudahkan murid yang lemah mendapat idea untuk menulis jawapan sejarah SPM khusus bagi kertas 2 dan kertas 3. Seterusnya, meningkatkan pencapaian pelajar lemah dengan memperolehi sekurang-kurangnya lulus dalam mata pelajaran sejarah. Kad formula sejarah telah mendapat hak cipta daripada Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO). Selain itu, inovasi ini juga diterbitkan dalam buku amalan pengajaran dan pembelajaran abad ke-21. Keaslian dan keunikan. Daripada aspek keaslian, inovasi ini dihasilkan dengan kerjasama antara guru dan murid. Selain itu, ilustrasi pada kad formula sejarah dilukis sendiri oleh guru. Bagi aspek keunikan pula, inovasi ini sangat efisien kerana ianya ringan, kecil dan mudah dibawa ke mana-mana. Selain itu, inovasi ini menggunakan kata kunci yang ringkas dan mudah diingati pelajar. Di samping itu, inovasi ini mudah diaplikasikan kerana murid hanya perlu menggunakan anggota badan mereka. Seterusnya, inovasi ini juga dijual dengan harga yang berpatutan. Keberkesanan kad formula sejarah boleh dilihat daripada pencapaian murid dalam ujian pra dan pasca serta peperiksaan SPM. Jadual berikut menunjukkan pencapaian murid semakin meningkat setelah pengaplikasian kad formula sejarah. Seterusnya, maklum balas daripada guru dan murid. Maklum balas daripada salah seorang guru mengatakan bahawa inovasi ini membantu pelajar dalam membina ayat-ayat kebat yang mudah. Selain itu, seorang murid berpendapat bahawa inovasi ini membantunya menjawab soalan dengan cepat. Inovasi ini mempunyai potensi komersial yang tinggi kerana kos cetakannya yang rendah iaitu RM70 sen dan telah dijual di seluruh negara dengan harga RM1. Inovasi ini juga telah terjual sebanyak 25,000 hingga 32,000 keping.